Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, berjumpa lagi kita di kelas Bahasa Melayu tingkatan 1 pada hari ini, hari Rabu, 29 30 hari bulan 6 2021. Hari ini kelas kita bermula pada pukul 11.20 hingga pukul 12.40. Okey, cikgu harap semua bersedia untuk kita belajar pada hari ini. Okey, sebelum cikgu mula, cikgu harap dan cikgu amat berharap semua orang boleh siapkan kerja-kerja yang terdahulu. Okey, yang mana banyak lagi kerja-kerja yang terbengkalai yang kamu tidak siapkan untuk saya buat penilaian PBD. Okey, dan saya nak ingatkan sekali lagi bahawa kerja-kerja hasil kerja buat kamu akan cikgu nilai dan cikgu beri tahap kemampuan kamu dalam PBD. Tengok TP berapa. Okey, jadi tolong hantar selain daripada kerja-kerja yang bertulis kerja-kerja bertulis cikgu tengok ramai yang dah hantar itu pun masih juga ada yang tak hantar. Tetapi kerja-kerja yang melibatkan rakaman audio video, iaitu sajak, syair, okey, dan yang terbaru ialah bacaan awak. Jadi tolong hantar. Tak mau hantar secara dalam grup, hantar cikgu personal sebab nanti cikgu nak nilai. Itu adalah bahan ataupun evidence cikgu untuk pemberian markah. Okey, contoh dia macam hari ini dah diedarkan PBD. Ada orang dia dapat TP2, TP3, ada TP4. Okey, TP-TP itu akan dinilai semula dan tengok meningkat ataupun tidak selepas ini. Okey, maksudnya waris awak akan tengok TP tersebut. Jadi tolong ambil perhatian dan siapkan dengan segera. Jangan tangguh lagi sebab setiap hari biasanya ada penilaian PBD yang dibuat. Tetapi mungkin pelbagai, mungkin bacaan, mungkin kerja buat kamu, tetapi peningkatan tahap TP-nya akan meningkat berdasarkan kesukaran kamu membuat tugasan tersebut. Jadi kamu kena tengok itu dan selesaikan. Bagi mereka yang tidak hantar, maksudnya markah PBD dia tidak ada pada hari tersebut. Okey? Dan cikgu minta seboleh mungkin semua orang siapkan PBD tugasan tersebut supaya setiap kali penilaian ada markah dan cikgu akan tanda bagi mereka yang hantar dan apakah tahap pencapaian hasil kerja buat kamu tersebut. Okey, cikgu harap semua buat ya. Siapkan. Yang mana tak siap, siapkan. Kalau terlupa apa dia, tengok balik rakaman-rakaman yang telah cikgu bagi dan apa tugasan dia. Dan sekiranya kamu tidak faham apa lagi nak buat, tanya. Jangan tangguh dan terus tangguh kerana PDPR kita berterusan. Dan banyak lagi kerja-kerja yang kamu kena buat. Okey nah? Baiklah, kita terus kepada apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Okey? Okey, beri tumpuan apa yang akan kita pelajari berdasarkan maklumat berikut. Okey, ini yang akan kita pelajari hari ini dengan beberapa lagi maklumat yang akan saya sampaikan nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua. Cikgu harap anda semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Okey, selamat kembali ke kelas PDPR kita. Terima kasih, syabas dan tahniah kepada semua murid yang hadir pada hari ini. Untuk hari ini, kita akan mempelajari tentang kemahiran mendengar dan bertutur. Tema pada hari ini ialah tentang teknologi amalan hijau. Standard kandungan yang akan kita pelajari ialah 1.6, menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dalam pelbagai situasi. Okey, objektif kita pada hari ini, pada akhir PDPR nanti, murid dapat menyampaikan maklumat dalam bentuk
ucapan dan pengumuman dengan betul, tepat, jelas intonasinya dan menggunakan ayat yang gramatis. Jadi pada hari ini ada satu ujian pentaksiran PBD akan dilaksanakan, iaitu anda diminta untuk membacakan teks ucapan dengan intonasi dan nada yang betul. Okey, mari kita lihat arahan untuk aktiviti pada hari ini. Yang pertama, sila baca arahan aktiviti ini dengan teliti. Okey, yang kedua, dengarkan audio bacaan teks ucapan tersebut dengan teliti. Okey, yang ketiga, sila baca dan rekodkan audio atau video ucapan anda seperti contoh yang telah anda dengari tadi. Maksudnya di sini anda perlu merakamkan audio bacaan ucapan tersebut. Kemudian hantarkan rakaman audio atau video anda tadi kepada cikgu melalui Telegram kita. Okey, dan jangan lupa isikan kehadiran anda untuk hari ini. Okey, selamat mencuba. Jika ada sebarang pertanyaan atau masalah, boleh hubungi cikgu dalam grup Telegram kita. Okey, baiklah. Sebelum kita dengarkan ucapan, cikgu nak mendedahkan sedikit berkaitan dengan teknologi hijau sebagai makluman kepada kamu, sebagai satu maklumat baru sebelum kamu mendengar ucapan dan melakukan aktiviti pada hari ini. Okey, ini maklumat berkaitan dengan teknologi hijau yang kita sedang pelajari. Okey, ini maklumat ini berguna kepada kamu untuk melaksanakan tugas-tugas yang berikutnya. Okey, tolong dengar ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai guys, welcome back to my channel. Apa khabar semua? Cikgu harap you all sihat-sihat, tenang dan ceria sentiasa. Thank you guys, klik video ni. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi. Untuk video kali ini, kita akan pastikan agar bumi kita sentiasa lestari. Kerana tajuk video kali ini ialah Teknologi Hijau Geografi Tingkatan 2. Seperti biasa, cikgu harap you all menonton video ini sehingga habis agar tidak terlepas sebarang fakta yang akan cikgu kongsikan. Tapi sebelum tu, subscribe dulu channel cikgu ni ya, agar you all mendapat update untuk video-video seterusnya dan sebagai tanda sokongan. It's time to learn geography now. Tajuk kita hari ini insya-Allah iaitu teknologi hijau. Untuk tajuk ini kita akan belajar mengenai konsep teknologi hijau, kriteria produk teknologi hijau. Seterusnya, 4 teras utama teknologi hijau, kepentingan teknologi hijau dan akhir sekali kita akan belajar tentang amalan teknologi hijau. Okey? InsyaAllah kita akan fokus dulu konsep teknologi hijau. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep teknologi hijau? Okey, teknologi hijau merupakan pembangunan untuk memelihara dan memulihara alam sekitar serta sumber semula jadi. Ia merangkumi sama ada produk, peralatan ataupun sistem. Kalau produk ni ia merujuk kepada sesuatu barang yang dikeluarkan oleh kilang. Seterusnya adalah peralatan. Peralatan merujuk kepada benda-benda yang akan digunakan untuk membuat sesuatu pekerjaan.
Manakala sistem ialah himpunan komponen kerja yang saling berkaitan dan bekerjasama untuk mencapai sesuatu matlamat. Itu adalah konsep yang asas dalam teknologi hijau. Selain itu, teknologi hijau juga adalah untuk pembangunan lestari. Mesti ada yang tanya kan, cikgu, pembangunan lestari itu apa? Okey, pembangunan lestari merujuk kepada pembangunan secara berterusan dan bermatlamat untuk memenuhi keperluan masa kini tanpa menjejaskan alam sekitar. Maksudnya kita boleh bangunkan sesuatu kawasan, okey, tapi tidak menjejaskan alam sekitar. Okey. Seterusnya adalah untuk keperluan semasa tanpa menjejaskan keperluan generasi masa depan. Yes, sesungguhnya alam atau alam semula jadi ini adalah pinjaman kita daripada generasi jaganya dengan baik. Seterusnya adalah generasi akan datang dapat menikmati kualiti hidup yang lebih baik. Okey, seterusnya antara matlamat teknologi hijau adalah untuk melindungi ekosistem semula jadi. Ekosistem tu apa? Ekosistem ni senang je, iaitu interaksi antara komponen biotik dan abiotik di dalam sesebuah komuniti ataupun ekosistem. Itu adalah ekosistem. Contohnya flora dan fauna. Okey, merupakan alternatif kepada perkembangan ekonomi. Yes, dengan kita mengamalkan teknologi hijau, negara kita akan mengalami perkembangan dalam sektor ekonomi dengan mengurangkan impak negatif kegiatan manusia serta meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan kita. Sebelum ni maybe tahap kesihatan kita rendah disebabkan banyak berlakunya pencemaran, pembebasan asap dan seterusnya. Dengan adanya teknologi hijau, maka semua benda tu dapat dikurangkan dan seterusnya meningkatkan tahap kesihatan dan kualiti hidup kita. Best kan? Teknologi hijau. Okey, seterusnya kita akan fokus kepada kriteria produk teknologi hijau. Kriteria merujuk kepada ciri-ciri. Antara ciri-cirinya yang pertama adalah reka bentuk, di mana reka bentuk sesuatu produk harus berdasarkan pengalaman lepas untuk membantu manusia. Maksudnya reka bentuk dia mestilah efisien. Seterusnya, bahan boleh dibaharui. Okey, ia menggalakkan penggunaan sumber bahan yang boleh dibaharui. Nanti cikgu akan bagi contoh. Kita bacakan dulu apakah kriteria-kriteria. Seterusnya, piawaian kualiti tinggi harus menjadi ukuran penting dari segi penerimaan masyarakat. Okey, mudah digunakan kerana teknologi ini dicipta untuk kegunaan manusia. Selamat digunakan dan menyediakan persekitaran yang sihat dan lebih baik. Seterusnya, kadar pembebasan gas rumah hijau adalah rendah ataupun sifar. Menjimatkan tenaga dan bahan api. Sebab bahan api ni lama-lama dia akan habis. Okey. Seterusnya, boleh digitar semula. Dan akhir sekali adalah produk itu mestilah inovatif. Okey, untuk contoh kriteria produk ni, cikgu boleh ketengahkan lah. Contohnya lah, kereta elektrik. Okey, di mana you all pernah tengok kereta elektrik? Ni contoh dia ni. Lihatlah reka bentuk dia, futuristik. Okey, bahan boleh dibaharui sebab kereta elektrik ni dia hanya menggunakan elektrik tanpa menggunakan bahan api. Apabila baterinya sudah hampir habis, kita boleh charge semula, kita recharge balik.
Seterusnya, melihat piawaiannya mempunyai kualiti tinggi. Ianya mudah digunakan, selamat. Okey. Dan sifar gas rumah hijau. Kereta ini tidak menghasilkan gas pun, tak membebaskan gas dan menjimatkan bahan api sebab ia menggunakan elektrik, tidak menggunakan bahan api fosil. Boleh dikita semula maksudnya apabila casnya habis kita boleh recharge balik. Dan ia merupakan produk yang inovatif. Nampak guys? Nampak? Okey. Sebenarnya ada banyak contoh lainnya. Produk-produk teknologi hijau dapat dibahagikan kepada 4 teras utama, iaitu alam sekitar, sosial, ekonomi dan tenaga. Okey, untuk alam sekitar, kesan kepada alam sekitar dapat diminimumkan. Contohnya, penghasilan produk biodegradasi dan baja kompos. Dari aspek sosial pula, kualiti hidup rakyat dapat dipertingkatkan. Contohnya, penggunaan bekas makanan mesra alam dan menggunakan pengangkutan awam. Dari segi ekonomi, untuk meningkatkan pembangunan ekonomi negara melalui penggunaan teknologi canggih. Contohnya, fotovoltaik. Untuk tenaga, kita mengurangkan penggunaan tenaga bahan api fosil, mempromosikan kecekapan guna tenaga, contohnya kereta hybrid, kereta elektrik, biodiesel dan kenderaan gas asli iaitu NGV. Okey. Seterusnya kita akan fokus kepada kepentingan teknologi hijau. Okey, terdapat 4 kepentingan teknologi hijau iaitu dari segi sosial, ekonomi, menjana tenaga dan memelihara dan memulihara. Okey, kita akan fokus kepada sosial dahulu. Daripada sosial, ia adalah untuk meningkatkan kualiti hidup, kemudahan infrastruktur, meningkatkan keselesaan dan meningkatkan kualiti udara serta mengurangkan peningkatan suhu. Untuk ekonomi pula adalah untuk mengurangkan kos operasi, meningkatkan keuntungan, meningkatkan produktiviti dan ekspor produk hijau. Contohnya, negara kita menghasilkan fotovoltaik yang akan diekspor ke luar negara. Seterusnya adalah untuk menjana tenaga, iaitu menghasilkan tenaga alternatif. Tenaga alternatif contohnya adalah tenaga angin, tenaga suria dan mengurangkan sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui. Maksud cikgu adalah mengurangkan pergantungan sumber yang tidak boleh dibaharui. Seterusnya adalah untuk memelihara dan memulihara, iaitu sumber semula jadi, meningkatkan kualiti air dan udara, ekosistem dan mengurangkan gas rumah hijau. Kita akan fokus apakah amalan-amalan dalam teknologi hijau. Okey. Yang pertama adalah penjimatan tenaga. Okey, dalam penjimatan tenaga, kita akan menggunakan pencahayaan semula jadi dan tidak membazirkan elektrik. Tutup switch apabila tidak digunakan. Seterusnya adalah bebas daripada asap rokok. Yes, asap rokok ni adalah berbahaya kepada kesihatan. So, kita mesti bebas daripada asap rokok. Okey, seterusnya adalah perolehan produk hijau, iaitu dengan mengutamakan penggunaan bahan mesra alam, mengamalkan pembelian bahan kimia biodegradasi untuk pembersihan dan penyelenggaraan,
menggunakan kertas sekitar semula dan menggalakkan penggunaan kereta hybrid. Seterusnya, pengangkutan. Mengamalkan penggunaan pengangkutan awam atau perkongsian kenderaan, menggunakan perkhidmatan park and ride untuk mengurangkan kesesakan jalan raya serta menggalakkan penggunaan basikal ataupun berjalan kaki ke sekolah atau pejabat mengikut kesesuaian. Manakala untuk pengurangan sisa, meminimumkan penggunaan peralatan pakai buang untuk mengurangkan sisa pepejal, kuasakan pengasingan sisa pepejal isi rumah secara berperingkat demi berperingkat. Seterusnya iaitu penjimatan air. Memastikan pilih air ditutup dengan betul, membuat aduan dengan segera jika terdapat kerosakan atau kebocoran paip, menadah air hujan untuk digunakan semula bagi mencuci kereta, halaman rumah dan menyiram tumbuh-tumbuhan. Seterusnya adalah amalan 5R. Menggunakan tongkitar semula yang betul, menggalakkan pengedaran dokumen secara elektronik tanpa menggunakan kertas, mencetak atau membuat salinan di kedua belah muka surat. Seterusnya adalah perkhidmatan makanan. Gunakan pembungkus makanan yang mesra alam. Membawa bekas makanan sendiri untuk mengisi makanan dan minuman. Seterusnya, yang terakhir adalah landscape. Dengan menanam pokok di persekitaran rumah, sekolah dan bangunan. Memastikan sistem perparitan berfungsi dengan baik. Alhamdulillah, cikgu rasa itu sahaja yang ingin cikgu sampaikan. Marilah kita bersama-sama melestarikan bumi kita setiap masa di mana jua. Okey? Kepada pelajar-pelajar, you all. Okey, baiklah. Cikgu nak kamu dengar bacaan yang akan cikgu perdengarkan ini. Sebelum tu, cikgu harap maklumat yang cikgu sampaikan tadi berkaitan dengan amalan teknologi hijau itu harap boleh memberi manfaat kepada kamu. Dia terangkan banyak, walaupun kamu tengok tadi dia bahagian geografi, tapi sebenarnya dia merentah kurikulum teknologi hijau. Amalan teknologi hijau mencakupi semua dan kita sebagai manusia perlu tahu benda itu. Okey. Jadi cikgu masukkan itu sebagai maklumat sedia ada kepada awak, pengetahuan am kepada awak. Okey, berkaitan dengan itu. Jadi penjelasan itu akan membantu kamu lepas ini. Okey. Jadi tolong dengar yang ini dulu. Grup Telegram kita. Okey? Baiklah murid-murid sekalian, mari dengarkan teks ucapan faedah kelestarian bumi hijau. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis yang berusaha, Tuan Pengetua, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Tajuk ucapan saya pada pagi ini ialah kepentingan bumi hijau kepada alam sekitar. Hadirin yang dihormati sekalian, keadaan alam sekitar yang semakin tercemar memberikan impak negatif kepada masyarakat. Oleh itu, kerajaan telah melaksanakan kempen bumi hijau. Antara kepentingan bumi hijau adalah seperti dapat menyederhanakan suhu bumi. Hutan hujan yang terdapat di negara ini berfungsi untuk menstabilkan ca dengan menyerap karbon dioksida. Hutan hujan juga mempengaruhi keadaan cuaca tempatan dengan proses pembentukan hujan dan menyederhanakan suhu. Seterusnya, bumi hijau yang indah dan permai ini menjadi habitat kepada flora dan fauna. Dengan adanya kempen ini, flora dan fauna tidak akan musnah akibat daripada sikap tamak manusia. Semua hidupan flora dan fauna dapat hidup dengan baik dan tidak mengalami kepupusan.
Hadirin yang dikasihi sekalian, hutan juga menjadi sumber ekonomi negara. Kerajaan telah memperkenalkan ekopelancongan yang berkonsepkan amalan semula jadi kepada pelancong dan penduduk tempatan. Kehadiran pelancong dapat menyumbang kepada ekonomi negara. Sekian, terima kasih. Baiklah, kamu dah dengar bacaan tadi. Sekarang apakah yang perlu kamu lakukan? Okey, cikgu nak petikan tadi, kalau boleh print lekatkan dalam buku karangan. Petikan yang dibacakan tadi. Selesai, kalau ada masalah berkaitan dengan nak cetak dan sebagainya, kamu salinlah dalam buku karangan. Itu sebagai contoh karangan. Okey, contoh karangan. Dan seterusnya, kamu dikehendaki membaca contoh karangan itu dengan intonasi yang sesuai dan betul. Maksudnya kamu kena baca. Dah habis tulis, baca. Okey, kalau tak mau tulis, boleh print dan lekat dalam buku, dan yang baca dan rakam bacaan kamu itu. Okey, sebab kita ni aktiviti lisan, membaca. Okey, jadi kamu kena baca petikan itu dan hantar dalam grup ataupun hantar dekat cikgu. Tapi kena sebut nama siapa-siapa sebab cikgu tak akan boleh ingat. Okey? Okey, itu yang paling penting yang kamu kena buat. Okey, sebelum cikgu berhenti untuk awak buatlah kerja-kerja awak, cikgu nak lepas ni tolong isi kehadiran. Okey, tolong isi kehadiran dalam link yang akan cikgu bagi. Okey, dan buat bagi siap dan siapkan kerja kamu, siapkan salin tadi atau pelekat tadi, kemudian siapkan rakaman bacaan petikan tersebut. Okey, cikgu harap awak faham Okey, kita berhenti di sini dulu. Teruskan buat kerja, cikgu berada di talian. Okey, terima kasih.